Okey. Okey, kita tunggu seorang lagi. Okey. Okey, Robert, pastikan kamu bersedia, Robert. Okey, yang lain yang baru masuk, kita bincang kertas ini ya. Kita bincang kertas ini. Yang ada keburukan merokok itu ya. Okey. Yang baru masuk, okey, kita memang keluarkan kertas ini dan yang kita nak bincang okey adalah soalan bahagian B ya, soalan bahagian B ini. Okey, saya tahu okey anda ada yang sudah buat, ada yang belum buat. Okey, yang sudah buat, sila keluarkan pen merah ini dan sila dengar okey cadangan jawapan dan sekiranya anda ada jawapan yang tidak pasti, anda boleh buka audio. Saya mungkin takkan layan mesej ini ya. Audio tu buka saja. Okey, kita sekarang anggaplah di dalam kelas ya, bersemuka. Anggaplah macam tu ah. Okey. Jadi okey, pastikan semua sudah bersedia. Kita akan mula sekarang. Okey, sebelum tu saya mengucapkan selamat pagi kepada semua. Okey, jadi kita akan mulakan pembelajaran kita pada pagi ini ya. Okey, iaitu online. Okey, kita akan lihat bahagian B. Okey, bahagian B. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ialah tentang kerjaya. Okey, kerjaya seseorang perlu ditentukan oleh ibu bapa. Okey, kerjaya seseorang perlu ditentukan oleh ibu bapa. Apa anda faham tentang soalan ini? Okey, yang pertama, anda kena gariskan perkataan kerjaya. Okey, bila anda tahu apa itu kerjaya, okey, anda lihat lagi perlu ditentukan oleh ibu bapa. Jadi, siapa yang menentukan kerjaya itu? Ibu bapa. Kalau ada ibu bapa, mesti ada anak. Okey, jadi ibu bapa perlu menentukan kerjaya seorang anak. Okey, jadi persoalannya sekarang, mengapa? Jadi, untuk menjawab soalan ini, anda kena jawab mengapa. Mengapa kejayaan seseorang itu perlu ditentukan oleh ibu bapa? Itu soalan dia. Dan anda kena jawab soalan itu. Mengapa kerjaya seseorang itu perlu ditentukan oleh ibu bapa? Okey. Baik. Yang pertama, jawapan cadangan jawapan yang boleh anda tulis dekat situ. Okey, kerana ibu bapa makan garam terlebih dahulu daripada anak-anak. Okey, ibu bapa makan garam terlebih dahulu daripada anak-anak. Okey, itu adalah satu sebab yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, yang di rumah boleh dengar suara saya kan? Okey. Dapat catat apa yang saya bagi tahu? Okey. Okey, saya ulang semula. Ibu bapa makan garam terlebih dahulu daripada anak-anak. Bermakna ini kita maknanya pengalaman. Okey, kalau kita lihat untuk jawapan yang A ni, jawapan yang nombor 1 ini lebih kepada pengalaman. Makan garam tu lebih kepada pengalaman. Okey, yang kedua. Okey, mengapa kejayaan seseorang perlu ditentukan oleh ibu bapa? Kerana mereka berakal panjang berbanding anak-anak. Mereka berakal panjang. Okey, berbanding anak-anak. Apa maksud ayat ini? Apa maksud ayat ini, kelas? Okey, ayat ini bermaksud mereka dapat berfikir. Okey, berfikir lebih panjang. Okey, berfikir lebih dalam tentang kejayaan. Mereka lebih tahu, lebih arif. Ya. Okey, dapat? Yang di rumah dapat? Jurong, Robert dapat? Okey ya. Baik, yang ketiga, jawapan yang boleh anda tulis
Ibu bapa merupakan insan paling berkait dalam setiap kegiatan anak. Cikgu ulang. Ibu bapa merupakan insan paling berkait dalam setiap kegiatan anak. Okay, ibu bapa merupakan insan paling berkait dalam setiap kegiatan anak. Okay, kalau kita tahu anak-anak memang tinggal dengan ibu bapa. Jadi yang tahu gerak-geri anak, ibu bapa juga tahu ya. Yang menyediakan makanan dan minum ibu bapa juga. Okey, jadi kalau kita lihat yang ayat yang ketiga ini lebih kepada tahu kegiatan anak ya. Apa yang anak buat di rumah, okey, dan juga di luar. Okey, kalau kita jawapan seterusnya yang boleh anda tulis. Okey, jawapan seterusnya yang boleh anda tulis. Okey, anak-anak terlalu muda untuk membuat sesuatu keputusan berkaitan dengan kerjaya. Anak-anak terlalu muda untuk membuat keputusan berkaitan dengan kerjaya. Okey, seterusnya, isi seterusnya boleh kamu tulis. Anak-anak belum mempunyai mengetahui dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, mengetahui dalam membuat sesuatu keputusan. Ataupun keputusan anak-anak tidak konsisten. Okey, konsistensi. Okey, boleh guna perkataan itu, konsistensi. Okey, maknanya tidak konsisten, tidak tetap ya. Maknanya keputusan anak-anak ini selalu berubah-ubah. Okey, sekejap nak jadi ini, sekejap nak jadi itu. Okey, jadi tidak berubah-ubah. Jadi motivasi dekat sini agak kurang ya. Okey. Baik, itu adalah untuk menjawab soalan yang pertama ya. Okey, yang di rumah ada cadangan jawapan lain tak untuk kita kongsikan bersama? Jurong, ada jawapan lain? Robert, kamu ada buat tak? Tidak buat. Ada buat? Tidak buat juga. Okey, yang di rumah kenapa senyap? Ada buat atau tidak? Ha? Oh, peranan ibu bapa. Okey, keluar. Okey, keluar tajuk. Okey, ada yang lain? Yang lain? N, Kenny, Christopher, sorry, ya ada di sini. Christopher, Darilyn. Okey, memang kita tak pilih soalan itu sekarang ini, cuma kita nak bincang. Okey, kita nak bincang. Tak ada? Okey, Diony, Henry, Lily, Selina. Okey, Winnie. Tak ada? Ha? Salah? Okey. Okey, jadi inilah cara jawab soalan ini ya untuk nombor 1 itu. Jadi cikgu harap
anda ada catat sesuatu ya di rumah sana. Okey, bagi anda yang baru masuk tadi tu, cikgu ada record dan nanti saya akan masukkan di dalam Google Classroom ya. Okey, baik. Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, saya rasa soalan kedua ni tak ada masalah ya. Rasanya lah kalau tak ada masalah. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Penularan wabak penyakit berlaku disebabkan oleh sikap masyarakat yang tidak mengutamakan aspek kebersihan. Okey, bincangkan pernyataan tersebut. Okey, penularan wabak penyakit. Okey, jadi isu dekat sini adalah penularan wabak penyakit. Okey, gariskan. Okey, itu isu dia ialah penularan wabak penyakit. Okey, disebabkan oleh siapa penularan ini? Manusia itu sendiri ya. Okey, yang tidak mengutamakan aspek kebersihan. Okey, jadi untuk soalan ini lebih kepada sebab. Okey, mengapakah manusia tidak mengutamakan aspek kebersihan? Itu dia. Okey, mengapakah masyarakat tidak mengutamakan aspek kebersihan yang menyebabkan berlakunya penularan wabak penyakit itu. Itu dia. Okey. Yang pertama yang boleh anda tulis, kawasan persekitaran kediaman tidak dibersihkan. Okey, tulis kawasan persekitaran kediaman tidak dibersihkan. Okey, ini merangkumi membiarkan kawasan longkang, tapak pasu bunga bertakung. Itu masuk sekali ya di dalam misi itu tadi. Lepas tu kamu boleh ceritakanlah tempat membiarkan nyamuk Aedes menyebabkan penyakit demam denggi dan boleh merenggut nyawa. Okey, ingatlah penyakit berjangkit ini tidak semestinya COVID-19 tak semestinya yang itu, banyak lagi penyakit berjangkit. Okey. Denggi, penyakit yang lain. Apa lagi penyakit berjangkit? H1N1, itu penyakit berjangkit. Jadi semua itu aspek kebersihan seseorang itu. Ataupun masyarakat. Yang kedua yang boleh anda tulis, sebahagian ahli masyarakat hanya membersihkan kawasan rumah mereka sahaja. Hanya membersihkan kawasan rumah mereka sahaja, sedangkan kawasan berhampiran kotor. Cikgu ulang, sebahagian ahli masyarakat hanya membersihkan kawasan rumah mereka sahaja, sedangkan kawasan berhampiran kotor. Okey, jawapan seterusnya yang boleh kamu tulis, sikap masyarakat yang tidak membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Sikap masyarakat yang tidak membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Okey, yang jawapan C ni, bukan. Yang jawapan yang ketiga ini, kamu boleh
bagi tahulah menyukarkan pihak majlis pembandaran untuk mengutip sampah. Kamu boleh ceritakan menyukarkan pihak majlis pembandaran, lepas tu menyebabkan longgokan sampah. Okey, jadi tak dibuang, tidak nampak oleh majlis itu boleh menyebabkan longgokan sampah. Okey, sampah itu bertimbun-timbun, itu longgokan longgokan sampah di kawasan perumahan. Jadi akibat, kamu boleh bagi tahulah menjadi tempat pembiakan tikus dan juga lalat. Pernah nampak tak lalat nampak tak sampah bila banyak? Jadi menyebabkan wabak penyakit berlaku. Sebagai contoh leptospirosis. Itu penyakit tikus lah. Air kencing tikus. Jadi itu adalah penyakit daripada tikus. Okey, jawapan seterusnya yang boleh anda tulis, tidak mengamalkan norma baharu, tidak mengamalkan norma baharu, tidak mengamalkan norma baharu, kebersihan diri. Okey, kebersihan diri. Tidak mengamalkan norma baharu, kebersihan diri. Okey, yang ini kamu boleh ceritakan tidak kerap mencuci tangan, okey. Tidak mematuhi standard SOP ya. Okay, jadi ini dapat meningkatkan jangkitan ataupun berisiko penularan wabak. Sebagai contoh COVID-19. Kelas, bila kamu tulis perkataan COVID-19, pastikan COVID, lepas itu dash ataupun singkat dash 19. Okey, ingat kalau kamu dah buat itu dalam penulisan COVID, VID, okey, dash 19. Okey Okey, kita bukakan jawapan daripada anda. Okey, kita mulakan dalam kelas dulu. Nurong ada? Ada jawapan lain? Tidakkah? Tidak menjalankan gotong royong. Okey, itu termasuk kebersihan. Itu termasuk yang saya bagi tahu tadi, kebersihan yang nombor 2 kan? Boleh saya terima. Okey, Robert, tidak ada. Okey, yang di rumah ada jawapan lain selain daripada jawapan cikgu? Atau tidak pas? Ya? Okey. Masyarakat tidak mengambil berat tentang kebersihan. Okey, cikgu terima. Okey, jawapan lain? Kalau tidak pasti boleh ajukan. Okey, bagi tahu, kongsikan bersama dalam kelas ini. Saya panggil nama nanti ya. N ada? Mana tahu kamu ada isi yang baru-baru yang kita semua tak tahu? Tak ada. Christopher ada? Daryl? Diony? Henry? Okey, Lily? Selina? Winnie? Okey, lebih kurang sama macam jawapan atas. Okey, boleh. Okey, saya terima. Okey, baik. Saya rasa kita pergi pada soalan seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, mari kita tengok soalan sama-sama. Soalan yang ketiga. Pelbagai amalan boleh dilakukan oleh masyarakat ke arah memupuk semangat kejiranan. Okey, ulaskan pernyataan tersebut. Okey, kelas, kamu gariskan perkataan semangat kejiranan. Okey, semangat kejiranan.
Okey, jadi isu dia dekat sini adalah tentang semangat kejiranan. Pelbagai amalan yang dilakukan. Okey, yang ini lebih kepada usaha. Okey, usaha. Apa cara yang boleh kita lakukan sebagai masyarakat untuk memupuk semangat kejiranan? Okey, soalan yang ketiga. Jawapan yang boleh kamu tulis dekat situ. Okey, amalan didikan dalam kalangan anak-anak. Okey, kalau kita nak memupuk semangat kejiranan masyarakat. Okey, sekejap. Sebelum itu, bila kita cakap pasal masyarakat, okey, kita boleh bagi tahu ibu bapa. Okey, anak-anak. Okey. Okey, jadi masyarakat ini sangat luas Jadi sangat luas. Okey, jadi yang jawapan yang kamu boleh tulis dekat situ adalah didikan didikan dalam kalangan anak-anak. Okey, jadi ibu bapa lah didikan dalam kalangan anak-anak. Okey. Saya nak bagi sedikit huraian sedikit saja, satu ayat ibu bapa mesti mempunyai semangat kekitaan, dan keprihatinan terhadap jiran. Jadi itu adalah peranan ibu bapa yang menjawab isi kita tadi, iaitu tentang didikan dalam kalangan anak-anak Okey, cikgu ulang semula. Ibu bapa mesti mempunyai semangat kekitaan dan keprihatinan terhadap jiran. Okey, cikgu nak bagi penerangan sedikit tentang kekitaan dan juga keprihatinan ini sebagai ibu bapa, kalau kita nak mendidik anak-anak, okey, perlu menunjukkan mengambil berat akan masalah jiran di sekeliling, okey, kiri dan kanan, okey, terutamanya. Jadi apa kesannya? Okey, anak-anak juga turut mengambil berat. Jadi sebab dia lihat ibu bapa mereka. Okey, jadi itu contoh yang diamalkan oleh ibu bapa, anak-anak juga akan ikut Okey, yang kedua, ibu bapa hendaklah menyemarakkan. Ibu bapa hendaklah menyemarakkan. Tahu eja menyemarakkan? 2K. Menyemarakkan. Okay, ibu bapa hendaklah menyemarakkan, maksudnya mengamalkan budaya ziarah menziarahi. Ziarah menziarahi adalah kata majmuk ada dash Ziarah menziarahi. Okay, ibu bapa hendaklah menyemarakkan budaya ziarah menziarahi dalam kalangan masyarakat. Okey, yang ini saya bagi ayat huraian boleh tak? Okey, kamu letak dash. Okey, saya bagi huraian. Ini bukan isi baru huraian. Okey, anak-anak dapat melihat tata cara berkomunikasi di samping mengetahui latar belakang jiran. Okey, cikgu ulang semula. Anak-anak dapat melihat tata cara berkomunikasi di samping mengetahui latar belakang jiran. Okey, maknanya di sini kalau anda pernah ikut ibu bapa anda ziarah menziarahi
okey, ke rumah jiran, benda yang kamu paling takut ialah ibu bapa anda mesti dia akan tegur. Bila pergi ke rumah orang, mesti sopan. Okey, jadi bila datang ke rumah orang, okey, mesti ada adab. Okey, perlu duduk. Dan di situlah anak-anak akan melihat cara ibu bapa berkomunikasi dengan jiran. Okey. Okey, kita sambung lagi huraian. Masih lagi isi yang kedua. Okey, kesannya anak-anak turut tahu. Okey, anak-anak turut tahu menyantuni, ambil daripada kata dasar santun, sopan santun. Menyantuni dan adab. Okey, dan adab kepada jiran dan orang lain. Kepada jiran dan orang lain. Cikgu ulang. Anak-anak turut tahu menyantuni, okey, dan adab kepada jiran dan orang lain. Baik, kita pergi kepada isi yang ketiga. Mengadakan atau menghadiri majlis rumah terbuka. Mengadakan atau menghadiri majlis rumah terbuka sempena sesuatu sambutan perayaan. Okey, guna ayat macam tu bila dalam peperiksaan nanti. Yang tu ayat lebih bagus, lebih elok. Okey, cikgu ulang semula. Mengadakan atau menghadiri majlis rumah terbuka sempena sesuatu sambutan perayaan. Okey, buat dash, saya nak bagi huraian sedikit. Berpeluang untuk berkongsi pendapat tentang sesuatu budaya. Berpeluang untuk berkongsi pendapat tentang sesuatu budaya. Okey, kesannya, sambung. Kesannya lebih memahami adat resam. Okey, lebih memahami adat resam, agama dan budaya pelbagai kaum di negara ini. Okey, dan budaya pelbagai kaum di negara ini. Okey, kita pergi pada isi yang seterusnya. Okey, kalau kita lihat soalan ini semangat kejiranan menyertai aktiviti gotong royong. Okey, tulis. Menyertai aktiviti gotong royong. Boleh? Okey, menyertai gotong royong. Okey, ada jawapan lain? Okey, ada. Mana? Okey, program rukun tetangga boleh? Saya terima. Okey, sebab usaha kan? Okey, program rukun tetangga, lagi lain? N, ada jawapan lain tak?
Apa tadi? Okey. Okey, saya terima yang itu juga. Okey, lain? Christopher? Christopher? Daryl? Tak ada. Christopher ada tak? Christopher, pergi mana kamu? Pergi ke tandas kah? Dioni? Okey ya. Okey, Dioni ada? Okey. Lily? Okey, boleh. Okey, boleh. Terima. Aktiviti. Selina? Tak ada. Okey, Winnie ada? Tak ada. Okey. Baik. Sekarang kita pergi pada kamu dua. Tak ada. Okey. Baik, sekarang kita pergi kepada soalan 4. Okey, soalan yang keempat. Okey, pelbagai remaja, penglibatan remaja, penglibatan remaja dalam pelbagai masalah sosial mampu meranapkan peradaban bangsa dan negara. Okey, apa maksud meranapkan? Hilang. Okey, hapus. Okey, tak ada lagi. Okey, jadi siapa yang terlibat dalam masalah sosial adalah remaja. Okey, remaja yang terlibat dalam masalah sosial. Okey, jadi sebagai ibu bapa, apakah peranan yang perlu dilakukan untuk mengurangkan masalah sosial dalam kalangan remaja? Jadi dekat sini balik-balik lagi peranan ibu bapa. Okey, peranan ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Okey, mengurangkan masalah sosial. Pertama yang boleh kamu tulis. Yang pertama, soalan ni agak senang sedikit. Mencurahkan kasih sayang. Okay, mencurahkan kasih sayang. Memberikan didikan agama dan moral yang sempurna. Okay, tadi adalah kasih sayang. Yang kedua, memberikan didikan agama dan moral yang sempurna. Okey, yang ketiga, menjadi teladan kepada anak-anak. Siapa yang perlu menjadi teladan? Ibu bapa. Okey, ibu bapa. Menjadi model. Okey, itu maksud teladan. Menjadi teladan pada anak-anak. Kemudian seterusnya bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak. Bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak. Anak-anak pun mesti diberi kebajikan yang sempurna. Okey, apa maksud ini? Ini termasuklah menyediakan tempat tinggal. Kelas, kalau kamu tertinggal tolong bagi tahu saya. Okey, yang terakhir tadi, jawapan yang terakhir bertanggungjawab terhadap kebajikan termasuklah tempat tinggal. Macam kamu sekarang lah, ada yang tinggal di bawah pokok? Tak ada. Okey, bilik yang selesa untuk belajar. Okey, kemudian yang paling penting ibu bapa perlu tahu ya aktiviti anak-anak di sekolah. Okey, itu sebabnya di sekolah perlu memberi telefon, nombor telefon supaya tahu perkembangan tentang anak-anak. Okey, di sekolah guru-guru perlu memberitahu. Okey. Jawapan lain ada tak? Saya rasa soalan ini sangat senang. Ada jawapan lain yang boleh kita kongsikan bersama? Okey, memberi sokongan moral. Okey, sekiranya memerlukan itu buang. Memberi sokongan moral. Okey, itu mesti. Bagi cikgu, sokongan moral ini sangat penting ya. Okey, sokongan moral diterima. Okey, lagi jawapan lain? Okey. Meluangkan masa lah maksudnya peranan ibu bapa. Okey, boleh. Yes, Christopher. Okey, boleh. Yang itu di bawah tanggungjawab. Tanggungjawab ibu bapa terhadap kebajikan anak-anak. Okey, itu saya terima juga jawapan Christopher. Ada yang lain? Ada jawapan lain? Henry.
Okey, juga termasuk dalam tanggungjawab kebajikan. Okey, boleh juga. Okey, boleh. Okey, ada lagi? Dan kalau soalan macam ini keluar, okey, dalam SPM, kamu ambillah soalan ini. Okey, ini dapat membantu anda. Baik, kita pergi pada soalan yang terakhir. Okey, kamu dua ada? Kasih sayang, tadi adalah yang satu itu. Okey, boleh. Robert, sama juga. Robert, kamu mesti ada isi ya. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir, itu soalan tentang Komsas ya. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, menerapkan nilai-nilai murni yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan generasi muda hari ini. Berikan pendapat anda tentang kebaikan. Kamu gariskan perkataan kebaikan mempelajari komponen sastra dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kepada pelajar sekolah. Okey, kebaikan. Okey. Kebaikan apa? Kebaikan mempelajari Komsas dalam Bahasa Melayu. Okey, yang pertama, kita pergi pada kebaikan mempelajari Komsas. Okey, tulis remaja yang berakhlak, tak eja akhlak, AKHLAK akhlak. Okey, remaja yang berakhlak dapat diwujudkan kerana banyak nilai murni dan budaya. Banyak nilai murni dan budaya. Okey, kalau kita lihat banyak nilai murni dan budaya, apa contoh Komsas yang kamu dah belajar tentang nilai murni dan juga budaya? Boleh bagi tahu cikgu tak? Masih ingat lagi tak? Komsas tingkatan 4. Kadok ayam dan raja. Masih ingat lagi? Ada nilai murni di situ? Okey. Jadi banyak, komponen sastra ini banyak menekankan nilai-nilai murni. Okey? Jadi remaja yang berakhlak dapat diwujudkan kerana banyak nilai murni dan juga pedoman dan juga budaya. Yang kedua, mempengaruhi kebaikan, mempengaruhi sikap dan tindakan remaja. Mempengaruhi sikap dan tindakan remaja. Mempengaruhi sikap dan tindakan remaja. Okey, saya bagi huraian sedikit tentang ini. Okey, huraiannya, unsur sastra yang bersifat deduktif, DEDUK, TIF. Okey, saya ulang DEDUK, TIF dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Okey, yang berakhlak mulia. Okey, contoh watak. Okey, huraian seterusnya. Contoh watak. Okey, saya rasa contoh watak ini kamu boleh ambil mana-mana komponen sastra. Cerita yang kamu boleh yang dapat melahirkan generasi berakhlak mulia. Okey, yang banyak memberi pengajaran. Saya rasa banyak. Jadi kamu boleh, kalau kamu pilih soalan ini, kamu boleh ambil mana-mana komponen sastra yang kita pernah belajar di dalam kelas. Okey, isi yang kedua. Isi yang ketiga. Okey, isi yang ketiga. Membina sasiah remaja. Membina sasiah remaja kerana membuat pertandingan
kerana membuat perbandingan. Okey, membina sosial remaja kerana membuat perbandingan melalui bahan yang dibaca. Melalui bahan yang dibaca. Okey, cikgu bagi huraian tentang ini ya. Yang ketiga, generasi yang bijak akan menilai. Okey, tulis pembuka dan penutup Pembuka itu yang mana intan, yang mana kaca. Yang mana intan, yang mana kaca. Okey, cikgu ulang semula. Generasi yang bijak akan menilai yang mana intan dan yang mana kaca. Yang mana intan dan yang mana kaca. Okey, lepas itu saya teruskan dengan huraian yang berkaitan lagi. Dapat melihat realiti kehidupan. Masih lagi huraian. Dapat melihat realiti kehidupan. Masyarakat melalui garapan sastra. Okey, selok-belok sastra. Garapan sastra. Okey, huraian seterusnya. Masih lagi isi yang ketiga. Banyak unsur kehidupan yang ditonjolkan dalam kisah-kisah dan pemberian watak. Banyak unsur kehidupan yang ditonjolkan dalam kisah-kisah dan pemberian watak. Okey, kita pergi pada isi yang keempat. Kebaikan dia memupuk nilai-nilai kemasyarakatan dalam diri pelajar. Okey, saya bagi huraian ini. Huraian ini macam penting ya. Okey, huraian untuk isi keempat. Remaja kini kebanyakan lebih bersikap individualistik dan materialistik. Okey, jangan salah tulis individualistik dan materialistik. Okey, cikgu ulang Remaja kini kebanyakan lebih bersikap individualistik dan materialistik. Okey, huraian seterusnya sambung. Sikap individualistik dan materialistik menyukarkan integrasi nasional. Okey, sikap individualistik dan materialistik menyukarkan integrasi nasional. Okey, sambung lagi huraian seterusnya, masih lagi isi yang keempat Huraian seterusnya. Terdapat drama yang menggambarkan keadaan bersatu padu dan kerjasama. Okey.
isi yang kelima, kebaikannya, sikap tidak yakin diri terhadap kebesaran agama boleh digubah. Okey, sikap tidak yakin diri, terhadap kebesaran agama, boleh digubah. Cikgu ulang, sikap tidak yakin diri terhadap kebesaran agama boleh digubah. Okey, cikgu bagi huraian untuk ini. Unsur keagamaan dan moral dapat diterap di dalam sesebuah karya. Unsur keagamaan dan moral dapat diterap di dalam sesebuah karya. Okey, huraian seterusnya. Generasi muda yang berakhlak dapat disemai. Sekiranya benar-benar menghayati nilai-nilai murni tersebut. Okey, jadi bila anda belajar sastra ini, komponen sastra ini dapat mewujudkan insan yang berketerampilan dan bersasiah tinggi. Jadi sikap anda yang bagus, yang baik, okey, sebab anda ada belajar komponen sastra itu, okey, yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan anda. Okey, jadi itu yang dimaksudkan untuk soalan yang kelima ini, soalan yang terakhir. Okey, ada soalan yang lain, ada jawapan lain tak? Boleh kongsikan bersama? Okey, boleh juga. Memupuk semangat patriotik. Okey, jawapan yang boleh diterima. Hello? Hello there. Bisik. Tapi kok sudah tak? Okey, dua. Ngujurong dengan Robert. Oh, okey. Kami confirm aja. Okey. Memang dah baik nak. Ngujurong aja dia sampai. Bisa Robert itu. Okey. Okey, thank you. Ya, ya sama. Okey, jawapan lain? Selain pada Anastasia, N ada jawapan? Okey, N ada jawapan? Tidak, Christopher? Christopher? Geraldine? Tak ada? Christopher dari tadi main-main dengan handphone dia. Henry? Saya hampir nak ketawa tadi, tapi saya tahan. Lily? Okey, boleh juga. Itu kebaikan dia, melahirkan modal insan kelas pertama. Okey, Selina? Tak ada. Winnie? Boleh juga. Mampu menghilangkan potensi diri. Okey, itu saja untuk bahagian B. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada seterusnya? Kelas, latihan yang saya photostat itu, kamu dah ambil dalam kotak? Dalam kotak, kamu semua dah ambil kah? Siapa yang belum ambil lagi latihan 2 set lagi? Lepas tu saya tak akan bagi lagi. Itu yang terakhir. Lepas ni kita akan banyak bincang. Semua sudah tak? Semua sudah ambil?
Mesti belum ambil kan? Itu sebab belum bagi tahu saya ni. Okey, ada sesuatu yang saya nak bagi tahu kepada anda. Ada kalanya bentuk soalan, ya, ini tentang tata bahasa, ini tentang tata bahasa. Plus, kalau kita lihat, mari kita tengok bersama untuk kertas ini, kita pergi kepada soalan yang saya ada bagi hari itu, sekejap. Set yang ketiga, yang ada peredaran zaman itu. Ketagihan peranti elektronik itu, kamu nampak? Dan soalan yang di belakang itu adalah soalan tata bahasa, soalan yang ketiga. Okey, saya ulang. Okey, set yang ketiga, kertas yang mula-mula saya bagi dulu tu. Okey, bukan yang baru dalam kotak yang 2 set lagi ya, bukan. Yang dulu tu, peredaran zaman itu yang kesan ketagihan peranti elektronik tu. Kita pergi pada soalan 3 ini, 3A, yang soalan tata bahasa itu. Okey. Jangan kamu keliru. Ini, okey, tengok yang pertama jarang. Lepas itu ada dash ya. Dash jarang-jarang. Okey, yang kedua mata. Dash mata-mata. 3 kira. Dash kira-kira. Jangan kamu fikir bila dapat soalan macam ini kamu jadikan ia satu ayat tau. Jangan. Okey, sebab ada beberapa murid, okey, nasib baik dia tanya, kalau soalan SPM keluar macam ni bagaimana? Okey, kamu akan kehilangan 6 markah tau. 6 markah akan hilang. Jadi, bila kamu dapat macam ini, pastikan kamu pecahkan juga kepada 2 ayat. Okey? Walaupun dia dash, bukan berarti satu ayat. Bukan ya. Maknanya, kamu jadikan ia makna yang berbeza. Okey, kamu tengok. Tengok arahan soalan ini. Tulis satu ayat bagi setiap perkataan. Setiap perkataan. Jarang, satu. Jarang-jarang, satu. Jadi jarang satu ayat, jarang-jarang satu ayat. Tetapi masih lagi kategori dalam soalan yang satu ini. Buat 2 ayat. Jerome? Faham? Okey. Juga sama juga mata. Okey, mata-mata. Kira-kira. Okey, sebab ada satu contoh soalan yang saya bagi, yang saya photostat dalam kotak itu. Okey, juga sama juga. Ada soalan tata bahasa itu. Saya rasa set yang ketiga. Set yang ketiga. Pandai. Kamu tengok, set yang ketiga. Pandai. Sepandai-pandai. Okey, tunjuk, menunjuk. Okey, bermain-main. Sama. Okey, sama soalan seperti ini. Ingat kelas Ingat. Okey, kamu kena buat, pecahkan kepada 2 ayat. Walaupun ini kategori soalan yang pertama. Okey, pecah kepada 2 ayat. Okey, jadi saya harap anda jangan keliru. Nasib baik anda tanya. Kalau anda tidak tanya nanti, kalau SPM keluar, habislah 6 markah kamu itu ya. Okey. Okey, sekarang kelas, kita pergi pada soalan keburukan merokok ini. Keburukan merokok. Gambar keburukan merokok bahagian A. Okey, bahagian A. Okey, ada apa-apa soalan tak? Kita nak buat imbas sekali ya. Okey, ini sudah. Okey, untuk bahagian A, kita bincang bahagian A. Okey, ada tak mana-mana huraian yang kamu perlukan untuk bahagian A? Tidak. Okey, tidak ada. Okey, yang lain tak ada masalah, jadi saya tidak akan bagi. Okey, sebab saya nak fokuskan untuk bahagian B ni sebenarnya. Yang bahagian A ni, kalau rasa tidak yakin bagaimana nak buat huraian untuk ini, anda boleh tanya sekarang. Jurong, yang ni kita sudah bincang dalam tugas. Sudah? Okey, mana yang kertas ini kita sudah habis. Okey. Okey, kalau macam tu kita pergi pada soalan ini. Soalan ini yang ada faedah-faedah menabung.
Okey, faedah-faedah menabung. Okey, antara tiga-tiga isi ni memupuk nilai berdikari, menggunakannya pada waktu kecemasan, persediaan melanjutkan pelajaran, yang manakah? Ada soalan tak? Yang manakah yang anda rasa huraian, anda perlukan huraian itu? Yang anda rasa macam mana saya nak buat huraian ini kalau dalam peperiksaan? Anda tanya sekarang. Ada? Euro? Ada? Maknanya tak ada masalah. Kalau soalan keluar macam ni, kamu tak ada masalah. Betul lah? Okey, soalan seterusnya. Kita pergi pada persediaan yang perlu lakukan seseorang untuk mencapai cita-citanya. Okey, bukan surat sebelah itu. Bukan sebelah, ayat. Yang ini model yang ketiga. Model yang keempat. Okey, ada masalah? Persediaan yang perlu lakukan seseorang untuk mencapai cita-citanya. Okey, kat sini ada 3. 1, belajar bersungguh-sungguh, mengamalkan nilai murni, bergaul dengan rakan yang baik, akhlak. Saya rasa tak ada masalah lah. Okey. Okey. Ya. Robot ada? Ada, Homin dah. Ada lah. Jurong kata ada. Darylin pun kata ada. Ya. Kamu tengok lagi, Christopher. Okey, ada soalan tak? Ada rasa-rasa nak huraian untuk ini? Saya rasa tak ada masalah. Sebab senang saja. Persediaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai cita-citanya. Okey, mana ini lebih kepada murid itu sendiri Belajar bersungguh-sungguh, mengamalkan nilai murni, bergaul dengan rakan yang baik, yang baik akhlaknya. Okey, jadi anda ada ciri-ciri ini Kalau kita mahu berjaya, okey, kita nak mencapai cita-cita, mesti ada ciri-ciri seperti ini. Berfikiran positif selalu Jangan berfikiran negatif. Itu adalah antara ciri kalau kita mahu seorang berjaya. Okey. Baik. Okey, ini kira sudah. Okey, yang ini kita sudah bincang model set 2. Okey. Kita pergi pada set yang kedua. Okey, set yang kedua. Set yang kedua soalan 3, pengetahuan dan kemahiran bahasa. Pengetahuan dan kemahiran bahasa. Okey. Untuk soalan 3A, soalan 3A set yang kedua itu, antara biru laut, atur cara, reka bentuk, geli hati, susah payah, alat tulis, ada tak yang kamu rasa tak tahu bagaimana nak bina ayat setakat ini? Biru laut, atur cara, reka bentuk, atau nak tunggu saya semak nanti? Okey, tunggu yang lain yang tidak yakin. Okey, yang lain yang tidak yakin, yang tak yakin dengan apa yang ayat yang kamu bina itu tidak meyakinkan, anda boleh WhatsApp saya dan saya akan tengok untuk anda. Macam kawan-kawan kamu yang lain Okey, mungkin dia kata takkan pergi sekolah sampai sebelum SPM. Jadi kamu guna kaedah lain, hantar melalui WhatsApp. Saya boleh semak untuk anda. Okey? Baik, kita pergi pada soalan B. Soalan 3B. Okey, mari kita semak sama. Keluarkan pen merah. Okey.
Okey, Mimi tolongkan beli ikan dan sayur di pasar. Okey, kita tengok. Tentukan jenis ayat perintah di bawah sama ada ayat permintaan, silaan, ayat suruhan atau ayat larangan. Jadi yang satu tadi itu apa? Permintaan. Tulis permintaan. Kalau betul semak. Yang kedua, usah dikenal. Usah. Okey, yang ini lebih kepada larangan. Okey, larangan. Okey, yang ketiga, jemput ke dewan sekolah. Ini adalah silaan. Okey, yang keempat, nanti minta hantar buku latihan ke bilik guru. Ini suruhan. Okey, yang kelima, harap jangan bising kerana ini harap ini adalah antaranya larangan larangan. Dan yang terakhir, pujuk adik kamu. Ini lebih pada permintaan. Permintaan. Pujuk adik kamu supaya tidak lagi ponteng sekolah. Okay, pergi kepada soalan 3C. Adik Azlan yang belajar di prasekolah. Okay, kelas kamu gariskan prasekolah, itu yang salah. Sedang melatih untuk persediaan. Okey. Adik Azlan yang belajar di prasekolah, garis melatih, salah. Okey, jadi prasekolah gabungkan. Melatih tukar kepada berlatih berlatih. Sedang berlatih, maknanya dia sedang melakukan. Okey, jadi melatih dia perlu sedang berlatih ni sedang melakukan sesuatu Tidak sesuai untuk melatih, berlatih sesuai. Okey, yang ketiga, adik marah abang kerana suka berpelisiran dengan rakannya hingga mengabaikan pelajaran. Okey, ada dua kesalahan dekat sini, marah dan berpelisiran. Okey, marah, memarahi. Maafkan cikgu ayah marahi abang kerana suka berpeleseran. Okey, berpeleseran dengan rakannya. I itu tukar pada E Okey, yang ketiga, kebakaran yang berlaku di Kampung Sentosa itu telah korbankan. Salah nyawa juru audit. Okey, korbankan tukar kepada mengorbankan nyawa seorang juru audit juru audit. Tambah. Okey, gabungkan. Okey, soalan 3D. Okey, yang pertama, pihak polis telah berjaya menahan penjenayah yang paling kecil sekali. Okey, gariskan. Paling kecil sekali, satu lagi adalah tinjauan. Paling kecil sekali, pilih satu. Paling kecil, paling licik, ataupun licik sekali. Bukan kecil Paling licik atau licik sekali. Pilih salah satu Tinjauan itu tidak sesuai. Kalau tinjau, dia tidak melakukan sesuatu. Dia hanya meninjau saja. Jadi, kita tukar kepada serbuan. Okey, serbuan. Okey, yang kedua, program yang dirancang oleh Sebilangan Besar Penduduk. Okey, Sebilangan Besar Penduduk salah. Okey, Sebilangan Besar Penduduk ataupun Sebilangan Penduduk. Okey, pilih salah satu. Sebilangan besar penduduk ataupun sebilangan penduduk. Okey. Taman itu menjadi sambutan. Jemputan itu salah, sambutan. Okey, yang ketiga, satu pertunjukan fashion, satu persembahan tukar kepada pertunjukan fashion, telah itu tukar kepada akan diadakan di Dewan Perdana. Okey, yang itu saya rasa tak ada masalah sebab rambang mata, semua orang tahu apa itu rambang mata. Maknanya tidak tahu nak membuat pilihan, itu rambang mata Okey, yang kedua, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tahu tidak mendengar nasihat. Okey, yang terakhir, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya ikut adat diamalkan di tempat kita berada. Okey. Jadi itu
Soalan yang ketiga. Okey, adakah anda sudah menyiapkan soalan tata bahasa untuk set yang ketiga? Set yang ketiga sudah siap? Sudah buat? Okey, sudah. Okey, set yang ketiga. Lepas itu, set yang saya bagi masukkan dalam kotak itu. Kamu sudah ambil set itu? Tata bahasa sudah cuba? Dalam kotak itu. Sudah cuba atau belum? Okey, sudah juga. Ada buat juga. Sebab saya nampak dalam kotak ada lagi. Okey, ada ramai lagi yang belum ambil. Okey, jadi saya harap anda ambil itu. Dan kalau boleh dalam masa terdekat ini kamu habiskan dan siapkan. Supaya kita dapat bincangkan yang lain. Jadi, bagaimana dengan soalan Komsas? Adakah kamu ada yang sudah siapkan atau belum? Soalan Komsas yang lain. Dalam kertas yang kita ni. Mesti ada yang belum, Okey, baik. Macam ni, saya nak anda tolong buat semua tata bahasa dahulu. Semua tata bahasa dulu. Sebab kita dalam masa terdekat ini, saya lebih mahu bincang soalan bahagian tata bahasa ini. Sebab bagi cikgu, soalan dia agak penting untuk bahagian tata bahasa ini. Terutamanya bina ayat. Okey, soalan bina ayat dan beberapa kesalahan tata bahasa. Soalan 3C dan juga 3D. Okey? Jadi, saya rasa itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Dan bina ayat tu kalau tidak faham, tidak yakin, kamu boleh WhatsApp cikgu. Okey, boleh tanya. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita. Jadi, saya harap anda sambung buat tugasan, buat Komsas. Kalau boleh buat Komsas. Kalau tidak faham, anda boleh tanya saya juga. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Soalan. Okey, set yang ketiga. Set ketiga sudah buat belum? Ketiga. Sudah. Yang ada